Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Terima kasih kepada pengacara majlis, khususnya muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat saya sampai ke sini, walaupun rasa tadi nak ala ke Mid Valley je. Pasal bila dah terganggu program ni tuan-tuan, kadang-kadang setengah tempat kita tak boleh Ustaz, kita next program kita jadi terganggu pula kata dia. Jadi setengah tempat begitu. Jadi kepala saya tadi berfikir-fikir juga, kalau lepas daripada jam dalam duta ni, ke mana nak pergi ni kata. So hari ni programnya memang di sini aja. Tadi saya dah terbayang-bayang tadi, kalau tidak ke Mid Valley, mengkali mungkin ke sebelah Bukit Bintang sana lah nampaknya. Apa pun tuan-tuan, alhamdulillah dapat sampai ke di sini, walaupun dalam kepala saya juga tadi tempat program yang jadi menyebabkan fikir begitu tu pasal mikirkan nak menempuh satu lagi jalan di Sultan Ismail tu. Saya nak mikirkan di situ. Rupanya di sini. Saya baik ada sahabat yang menunjuk arah tadi, Haji Wazir tu, alhamdulillah tepat. Dia bila bawa pergi ceramah tu Haji Wazir lah. Apa pun tuan-tuan, bertenang. Alhamdulillah, kita hari ini saya ingat dalam suasana ataupun mood yang betul-betul nak menyambut bulan Ramadan lah. Ini bukan angan-angan lagi dah, yang ini betul-betul. Ini bukan cerita lagi dah, ini betul-betul lah. Maknanya kalau kita hitung masa, jam kita pukul 12 berarti lebih kurang 6 jam saja lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, khususnya kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita berada dalam bulan Ramadan dengan jayanya. Saya bila nak bercerita tentang Ramadan ni, saya rasa tuan-tuan pun rajin dengar dah. Saya rasa sebulan yang sekitar ini kita bercerita Ramadan je. Saya rasa semua ustaz ceramah tak ada cerita lain. Puasa Ramadan, puasa Ramadan. Dan saya ingat sebahagian kita hafal dah ayat Ramadan tu, la'allakum tattaqun. Dia dah jadi sebati dah barangkali dalam jiwa kita, kerana diulang-ulang sentiasa. Cuma saya tadi memang dah tahulah, pasal pejabat dah maklumkan dah ceramah ni di OUM. Cuma saya tak berapa nak clear audience ni. Jadi saya dah fikir-fikir macam mana nak cerita dengan OUM ni punya orang ni. Mesti label tinggi ni. Maknanya kalau biasa-biasa punya cerita tak mahu. Kira-kira lah, saya pun tak tahu tuan-tuan ni kerja apa. Mensyarah ke apa ke, Allahu'alam. Tapi tadi mesti sebut syarikat, saya pun naik confuse pula dah. OUM ni universiti ke syarikat ke? Saya minta maaf lah tuan-tuan, pasal saya ni bukan belajar di universiti tempatan. Jadi kadang-kadang kita tak berapa nak faham sangat konsep universiti tempatan kita. Walaupun ada juga belajar lah dulu di tempatan, balik daripada Jordan dulu. Cuma yang saya faham OUM tu universiti lah. Tapi bila disebut syarikat tadi, saya faham lain pula dah, nampak rasanya. Maknanya yang ada ni barangkali bukan di kalangan pensyarah lah kot. Ada juga pensyarah. Hantam dah tuan-tuan, mabuk saya dah.
Apa pun tuan-tuan, saya nak, bila kita sebut tentang persediaan menghadapi Ramadan ni, kita nak bersedia apa tu yang kita nak kena tahu. Kerana untuk nak bersedia, tentu kita kena faham dulu tentang apa yang kita nak sediakan. Betul tak? Macam tuan-tuan lah misalnya, tuan-tuan nak mandi laut, tapi tuan-tuan bawa barang-barang untuk panjat gunung. Agak-agak betul tak persediaan tu? Habis segala tukul untuk ketuk batu dibawanya, tali dibawanya, pengikat kat pinggang tu dibawanya. Bila sampai nak mandi laut, orang minta pelampung, tak ada. Yang ada tukul boleh kata dia. Jadi kadang-kadang itu juga jadi masalah. Barangkali samalah bila kita nak masuk Ramadan ni. Bila kita kata nak bersedia, saya melihat begini. Ramadan ni benda yang bukan nak direka cipta, tak payah. Tuan-tuan tak payah reka-reka dah. Ramadan ni amalan pun ada. Tuan-tuan tak usah pening kepala. Apa gagak nak buat ni Ramadan ni? Puaslah mikir apa benda nak buat. Tak payah, tak payah. Ini bukan nak makan tengah hari, tuan-tuan nak pilih menu, tak payah. Benda dah ada dah. Ramadan, tuan-tuan kena puasa wajib. Itu bukannya optional, it's compulsory. Understand? Cakap orang putih sikit lah. Kat universiti ni, tuan-tuan. Betul. Dia bukan perkara yang kita nak fikir-fikir apa benda nak buat. Tak ada. Tak ada. Lepas tu kalau kita kata bersedia, saya kira okey, perkara yang nak kena buat, puasa ini wajib. Allah sebut dalam Quran ayat 183 surah Baqarah, juzuk yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perkara yang compulsory, wajib. Jadi tu tak sampai pening kepala. Macam ni agak-agak nak puasa ke tidak Ramadan ni? Tak payah bincang, tak bincang. You rasa macam mana? I nak yang hujung-hujung lah. Tak. Dia compulsory. Bila masuk saja bulan Ramadan, you kena puasa. As long as you are mukallaf. Selama mana kita mukallaf, kita kena puasa. Itu bukan benda yang kita nak kena fikir-fikir, tak ada. Saya nak bagi tahu bahawa tuan-tuan nak masuk bulan Ramadan ni, tuan-tuan tak payah fikir apa benda nak buat. Kalau mengikut riwayat Nike, just do it. Tu riwayat Nike. Betul tak? Mana benda dah ada, just do it. So bukan benda yang tuan-tuan nak kena fikir. Semaya bulan Ramadan ada solat tarawih. Ini dipanggil perkara yang sunat tapi muakkad. Tuan-tuan tak perlu nak create dia. Agak-agak kau tarawih tahun ni macam mana nak buat? Boring lah macam tahun sudah. Lain sikit lah kot dengan nak lain sikit lah. Tak ada, sama. Dia benda yang dah memang provided untuk tu. Dia memang dah siap dah, di-create dah untuk tu. Tuan-tuan masuk Ramadan, memang sembahyang tarawih. Tak boleh kembali. Masuk Ramadan, berbuka. Memang sampai masa berbuka. Ramadan bersahur. Memang makan yang sebelum daripada azan subuh tu dipanggil sahur. Makan yang sesudah daripada azan subuh tu dipanggil tak puasa. Itu benda yang dah benda. Tuan-tuan ni boleh faham ke tak faham ni? Tak, maknanya semua orang boleh masuk Ramadan dan dia tak perlu nak risau apa benda nak buat. Macam kalau tuan-tuan pergi ke Mekah. Saya ni tuan-tuan duk rajin bawa orang pergi ke Mekah. Saya memang bimbing jemaah, saya buat sendiri punya trip. Ini bukan iklan lah, lebih kurang macam promosi. Betul. Bila kadang-kadang yang kali pertama pergi ke Mekah, dia blur. Dia tak tahu benda nak buat, dia tak tahu. Pasal dia tak ada gambaran langsung. Dia tak tahu. Sedangkan benda tu simple je, tapi dia tak ada gambaran. Sebab walaupun benda tu dah provide, tapi dia tak ada gambaran. Okey lah. Tapi puasa ni, kalau kita nak cerita persediaan, oh tuan-tuan bulan puasa kena, bulan Ramadan kena puasa. Orang dengar berfikir, Ustaz ni dia ingat kita baru keluar pada hutan ke apa? Tentulah semua orang akan puasa. Sama. Sebab itu bulan Ramadan, amalan-amalan dalam bulan Ramadan tu benda yang dah common. Bersedekah, baca Quran, tadarus,
Itu benda yang common, semua orang tahu. Cuma soal nak buat tak buat saja. Cuma sebab itu bila saya lihat untuk nak bersedia dalam bulan Ramadan, bukan perkara tersebut, tapi bersedia untuk apa yang kita nak dapat daripada bulan Ramadan. Sebab apa? Ibadah yang Allah Ta'ala pardukan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, syariatkan ni, dia tidak sekadar satu ritual, satu perkara yang kita ulang semata-mata, tak. Tetapi dia tentu ada memberi kesan, sesuatu yang memberi kesan dalam kehidupan kita. Sebab tu pada saya, kalau kita nak bercerita tentang persiapan untuk menghadapi Ramadan, maka dia bergantung kepada apa yang tuan-tuan nak impaknya. Itu maksud dia. Sebab itu yang paling penting sekarang, ada lebih kurang 6 jam, kita sepatutnya dah decide apa yang kita nak earn, apa yang kita nak grab, apa yang kita nak apa lagi nak sebut, nak capai lah payah no. Apa yang kita nak capai daripada bulan Ramadan. It's about 6 hours saja lagi. Tak lama, 6 jam je tinggal. Kalau kita tanya seorang-seorang, agak-agak dah ada belum? Agak-agak je lah. Kalau kita tanya, tapi tuan-tuan jangan risaulah. Dia memang ceramah undang-undang, dia tak boleh tanya orang yang mendengar ceramah. Itu memang undang-undang ceramah. Sebab itu tak pernah orang buat rancangan ustaz tanyalah. Yang tuan-tuan tengok saya kat TV itu, tanyalah ustaz. Sebab memang dia begitu. Ustaz tak boleh tanya, yang boleh ditanya saja. Lepas tu tak ada. Kalau buat rancangan ustaz tanyalah, memang rating jatuh. Ustaz tanyalah, rating jatuh. Semalam saya rakaman untuk Al-Kuliah, untuk nanti siaran pada hari raya kedua, ketiga gitu. Dibagi tahu oleh producer semalam, Eli Iskandar. Alhamdulillah, rancangan kita yang minggu sudah soal jawab untuk puasa di dalam Al-Kuliah, pada minggu sudah punya rancangan, alhamdulillah capai hampir 1 juta viewer, bukannya penonton. Mungkin viewer ni, tuan-tuan buka kat UM ni, satu TV yang tengok 80 orang, jadi dipanggil viewer, 1 view. Itu antara rekod yang tertinggi saya dipahamkan oleh Eli Iskandar semalam untuk rancangan Al-Kuliah bagi sesi 2015 ni. Sepanjang 6 bulan ni, itu antara tertinggi. Pasal pukul 6 pukul 6 ni orang balik kerja, ada orang tak balik-balik lagi. Tapi alhamdulillah, nak cerita dia tuan-tuan, dia rancangan begitu orang nak. Tapi kalau buatlah rancangan ustaz tanyalah, memang tak ada harapan. Ustaz yang telefon, Assalamualaikum, Puan Fauziah daripada OUM. Ya, saya ada kenapa? Ni saya daripada ustaz tanyalah, nak tanya sikit. Minta maaf lah ustaz, ni tengah sibuk klien banyak ni ustaz, kata dia. Semua ada hal belaka. Betul. Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu, kalau kita tanya kita, ada tak kita dah merancang untuk kita nak masuk ke bulan Ramadan yang tak berapa jam saja lagi? Bukan merancang kita nak baca Quran berapa juzuk, baca Quran berapa kali khatam, nak tarawih 8 atau 20. Tak. Tapi apa yang kita nak dapat? Saya selalu menggambarkan begini. Apabila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang 183 tadi, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla, itu la'alla kalau kita mengaji bahasa Arab. Orang-orang bahasa ni dia faham. Di bahasa Arab ni dia canggih sikit. La'alla ini maksud dia mudah-mudahan, tapi dia panggil possible. Mudah-mudahan kau bertakwa, maksudnya possible you will get the taqwa. Itu maksudnya. Macam kita lah, dia kadang-kadang mudah-mudahan ada juga yang tak possible kan. Macam kita ni, yang ada ni, misal kata kita bawa rimau 3 ekor, rimau ni 4 hari tak makan. Saya pun keluar tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan selamat lah. Agak-agak mudah-mudahan di sini, mudah-mudahan selamat ke memang tak selamat? Itu dipanggil bukan pengharapan. Mudah-mudahan tu nak bagi hati sedap je. Tu bila kita sebut begitu kan, rimau masuk 4-5 ekor rimau, semua lapor 4 hari. Tiba-tiba kita kata, tuan-tuan jangan risau, mudah-mudahan tuan-tuan selamat, saya balik dulu. Tadi. Sebab itu bila sebut la'allakum tattaqun, la'alla itu mudah-mudahan di situ
possible you will get the taqwa. Itu. Sebab itu saya kata tadi, sekarang ni kita nak masuk bulan Ramadan, apa yang kita nak daripada Ramadan? Apa yang kita nak? Sebab itu bukan orang hari ni, cuma orang hari ni dia guna istilah lain. Ya, kalau ulama-ulama dulu dipanggil Ramadan ni sebagai madrasatul Ramadan. Ya, madrasah Ramadan ni kalau terjemahan dia madrasah, School of Ramadan. Dululah. Sekarang ni orang rasa command lah. Ya, panggil school, sebab tu orang panggil University of Ramadan. Tuan-tuan tengoklah dekat viral-viral di Facebook sebagainya. Selamat datang, welcome to School of Ramadan. Itu bagi orang, welcome to University of Ramadan. Itu bagi orang yang SPM-nya lulus, boleh masuk universiti. Tapi bagi yang tak lulus, mungkin welcome to College Community of Ramadan. College Community kan untuk bagi saya kadang ceramah kat College Community, saya tanya ni siapa yang masuk? Ini bagi yang tak berjaya, tak boleh masuk universiti, kita masuk College Community. Dulu ulama sebut sebagai madrasah Ramadan. Madrasah ni maknanya school, school tempat mendidik. So maknanya dia mesti nak create sesuatu daripada orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Sebab itu ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ni tuan-tuan, bila Ramadan datang, Nabi akan bagi tahu para sahabat, dia panggil tabsyir. Tabsyir ni kalau kita nak terjemah dari segi bahasa, memberi kabar gembira. Tapi kalau kita nak fahamkan dari segi istilahnya, saya kira menguar-warkan kedatangan Ramadan. Nabi buat begitu. Qad ja'akum Ramadan, kata Rasulullah SAW, syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Sebab itu bulan Ramadan ni dia special. Bulan tu diberkati. Bukan pasal bulan tu diberkati kerana tuan-tuan duduk dalam bulan tu, tuan-tuan nanti baca Quran banyak-banyak, tuan-tuan nanti tak. Bulan tu sendiri diberkati. Ya, macam kita kat sini lah, kalau kita kata mudah-mudahan tempat kita bekerja ni diberkati. Yalah, nak diberkati tu kenapa? Sekadar tuan-tuan duduk diberkati? Belum lagi. Kan? Tentu mungkin kerana kita hari-hari, pagi-pagi kita starting dengan doa. Mungkin sepanjang hari kita di tempat kerja dilaungkan ataupun dibacakan ayat-ayat Quran. Jadi itu dipanggil benda-benda yang untuk nak menjemput keberkatan, istilahnya. Macam kadang-kadang tuan-tuan tengok kedai mamak, kan? Istilahnya kedai mamak lah. Ya. Tengok 24 jam dia pasang Quran. Orang kata apa? Dia nak dapat barakah tu, keberkatan tempat tu. Itu datang dengan sebab lain. Yang ini tak. Bulan Ramadan Nabi sebut syahrun mubarak. Bulan tu sendiri diberkati. Saya selalu kalau orang perempuan, saya selalu nasihat begini. Kita selalu orang perempuan kalau nak bersalin, biasanya kita nak bersalin, kita minum apa? Tu orang perempuan dia mesti cari tu air selusuk. Tapi ada negeri baru ni saya pergi, saya tanya, dia tak kata minum air selusuk, minyak selusuk. Ada? Negeri mana tak yang angguk-angguk ni? Dah sungguh saya tak ingat negerinya, pasal banyak tempat saya pergi tuan-tuan. Saya pun terperanjat, minyak mak ai. Minyak apa? Negeri apa? Akak negeri apa? Negeri apa negeri? Negeri pun confuse, saya lagi confuse. Tak, saya just tanya negeri apa? Faham? Bukan? KL? KL pun makan minyak juga. Tak, sungguh saya tanya negeri mana, sebab saya bukan di Kuala Lumpur, saya pergi, saya sebelah Pahang, saya tanya itu. Ke ataupun belah Johor, Terengganu, pakai minyak Tapi kalau saya ingat nak lebih apa, pakai RON 97 lah. Minyak pilihan lagi cepat tuan-tuan. Atau lagi special shell yang satu lagi tu, yang minyak apa dia panggil? V-Power, itu memang selusuh betul. Saya ingat tu 4 orang dia beranak kan. Tak apalah, itu orang Melayu dia faham apa. Minyak susu ni sebenarnya nak beranak, okey lah. Ataupun air selusuh. Bagaimana air tu dibuat? Air tu kita nak tanya. Dia air biasa je kan? Tapi carilah imam ke, ustaz ke, siapa ke, orang yang alim, kemudian dibacakan. Betul tak? Sebab tu saya kalau orang suruh baca buat air selusuh, saya tak kerti, saya kata. Saya mengaji 4 tahun setengah, tak ada pun kos minyak susuh tu, tak ada. Air susuh tak ada, kos air susuh tak ada. Sungguh. Tok guru kami pun tak pernah pun mengajarkan tentang air susuh. Jadi saya pun confuse macam mana nak buat air. Tapi kadang-kadang orang desak juga, jalan juga lah. Standard lah, Fatihah lah tuan-tuan. Amin.
ketika nak bersalin. Jadi dia pun confused. Masa bila Ustaz? Ni masa nak bersalin betul dah. Yalah masa bila? Masa nak bersalin dah. Baby tu nak keluar dah, minum. Betul. Memang keluar lah. Ada baby tu nak keluar. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, air tadi tu air biasa, tapi dibacakan ayat Quran, barakah. Betul tak? Maka dia jadilah yang namanya air selusur dan sebagainya. Okey. Tapi kalau yang bacanya tu betul-betul barakah, boleh faham tak? Tuan-tuan suka-suka minta tolong pakcik saudara kita kaki pancing. Semayang memang tak ada, ke masjid pun tak ada, agak-agak nak suruh tak dia baca air selusur. Dia pun lusuh kita tengok. Tak, saya nak sebut, keberkatan tu tak mungkin datang, kata orang tu simply macam itu. So kita kena pilih-pilih. Mungkin jadi, mungkin tidak. Betul tak? Kenapa kita tak guna yang memang confirm? Sebab itu sekarang saya, kalau tuan-tuan tengok dalam page saya, ni bukan nak war-warkan page saya suruh tuan-tuan like, tak ada. Ya, tak payah. Saya likers yang ada dalam 50,000 pun okey lah tu, cukup lah tu. Ya. Tak. Memang saya letak dalam page saya, kebetulan masa orang rumah saya bersalin. Saya kata orang hari ni cari air selusur, okey. Ma'al ihtiram. Kita kata menghormati ilmu yang ada pada tok guru kita. Tapi yang itu tu kalau yang baca tu jadi. Tapi ada satu air yang memang dia sendiri diberkati. Tuan-tuan faham tak? Itu tak payah tunggu orang baca. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam ikut apa yang kau niatkan. Maknanya apa? Air itu memang air yang barakah dah. Tuan-tuan niatkan saja, insya-Allah dia jadi. Nak cerita tu begitu. Samalah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi sebut syahrun mubarak. Bulan itu diberkati. Tuan-tuan beramal ke, tuan-tuan tak beramal ke, bulan tu tetap diberkati. Sebab itu kita tengok orang yang masuk bulan Ramadan, siapa pun, dia ni kaki semayang ke, tak semayang ke, puasa tak puasa, tetap dia dapat keberkatan. Dapat. Tengok orang tak puasa, duduk kat masjid, dia tak puasa pun. Bila time berbuka puasa, dia makan tak? Dapat makan tak? Dapat. Tak pernah pun AJK announce, tuan-tuan yang puasa sila makan, yang tak puasa tak payah. Ada? Ada. Semua azan, jemput. Boleh, kita makan dulu, makan. Jemput. Dia tak pernah tanya pun. Puasa? Puasa lah, makan. Awak? Puasa? Muka lain macam je kan. Tengok muka kita ni macam muka tak boleh percaya je. Sumpah dulu, sumpah. Tak ada. Barakah. Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan tengok bulan Ramadan ni, sebab tu dipanggil bulan keberkatan. Kadang-kadang yang non-Muslim pun puasa. Ini dipanggil bulan barakah. So itu bulan itu sendiri, siapa saja yang duduk dalam bulan tersebut, dia akan dapat keberkatan. Ini. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah memfardukan dalamnya itu puasa. Jadi saya nak sebutkan tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan yang diberkati. Sebab itu bila kita masuk bulan Ramadan, sebab itu para ulama panggil bulan Ramadan sebagai madrasah, School of Ramadan. Dia nak mendidik. Kita berada tempat yang berkat. Kita di Malaysia ni tuan-tuan sebut-sebut mana tempat yang berkat? OUM? Okeylah tuan-tuan kata berkat pasal dapat gaji. Cuba OUM tak bayar gaji. Memang tak berkat tempat ni. Saya mula-mula kerja dulu saya dah rasa panas dah kata dia. Ya, macam sekarang lah tuan-tuan tengok saya bawa ceramah dekat MAHB. MAHB lain daripada MAS. Ya. Tapi dia lebih kurang sama. Pasal yang satu sediakan lapangan, satu sediakan kapal. Saya tanya dengan dia orang, tak tahu lah Ustaz, tapi nampak ura-ura ramai yang bersedih. Kan? Masa dulu siapa yang jadi staff, masa dulu, inilah tempat kami hidup, inilah tempat kami berpayung, kami seumpama anak dengan bapa dulu. Sekarang bila kena buang, inilah tempat yang dah tak ada keberkatan sebenarnya. Kan, biasalah tu. Kan? Biasalah tuan. Tak, kita nak bagi tahu di Malaysia, kalau tuan-tuan sebut tempat yang barakah, tak ada. Tak ada. Ya, tempat yang barakah tak ada. Sebab Malaysia bukan bumi yang
mubarak yang diberkati sebagaimana Mekah dan Madinah. Sebab itu Nabi sebut la tashuddu rihali illa thalathatil masajid. Jangan banyak pergi melainkan tiga masjid. Masjid hadza, Masjid Haram, Masjid hadza, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni kenapa dipanggil Masjid Aqsa? Sebab Nabi sebut tu masjid tu yang paling jauh. Nak banding dengan Masjid Haram, Masjid Aqsa lagi jauh. Pasal Masjid Haram sebelah aja. Masjid Aqsa lagi jauh. Dia nak kena rentas Jordan sampai ke Palestin, Syam sana. Sebab tu dia panggil Aqsa, yang jauh. Tuan-tuan pergilah mana masjid, sama je. Masjid Putra sama dengan Masjid Besi, sama dengan surau kita. Faham? Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Sama, tak ada, nothing different. Sebab tu saya kata tadi, dia tidak ada soal keberkatan, itu tak ada. Maksudnya bukan tempat itu. Soal orang baca Quran dalam dia, orang beramal dalam dia, itu bab lain. Kita cerita tentang tempat. Sama juga dari segi masa. Yang ini ni kita ada. Kalau di Mekah, tempat barakah dalam masjid, tempat sa'i, Safa dan Marwah, itu tempat barakah. Tapi kita tak ada. Kita ada masa barakah. Bila? Ni, contohnya dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kalau selalu kita waktu malam. 1/3 yang akhir. Itu masa yang barakah. Dia panggil waktu sahur. Tapi bulan Ramadan, no. Sepanjang bulan Ramadan, pagi dan malam. Saya tertarik ada satu pandangan ulama, tuan ni. Dan saya pernah bincang dengan seorang sahabat, ustaz juga. Dan ustaz ni di TV juga, tuan. Dia kata, ustaz, dia kata ada petua. Kita kadang ada orang tak dapat anak. Kan? Antara petua, orang kata pertama, ambil anak angkat. Dia kahwin dah lama, tak dapat anak, ambil anak angkat. Kebanyakan beranak. Betul? Kebanyakan. Yang kedua, petua, kahwinkan suami tu seorang lagi. Dan ini, minta maaf orang perempuan, ini bukan seksis ya, no. Ini betul. Kenapa dia kata? Sebab proven bila kahwinkan, bini yang pertama beranak. Tapi dengan syarat bini itu belum menopause lah. Beranak. Yang ketiga, tuan-tuan, ada pandangan dalam kitab tafsir, dia kata cuba usahakan pada malam bulan Ramadan. Ada disebut dalam kitab tafsir. Dia, saya bukan nak cerita bab ni sangat. Tuan-tuan jangan terlajak. Malam, bukan siang. Ya. Siang bawa tenang. Tak, saya just share petua je, tuan-tuan. Ya. Ini mungkin pada kita nampak apa ustaz itu pun nak cerita. Tapi bagi orang yang tak beranak, oh, okey. Sebab ada perbincangan dia bila Allah Ta'ala izinkan pada malam, ya, Lailatul Siam itu, pada malam berpuasa itu keringanan. Adalah perbincangan ulama. Saya just nak quote yang itu sebab saya tak nak bincang panjang sangat bab tu. Itu lain tahun lah kita bincang petua mendapatkan anak. Itu. Tapi saya nak sebutkan, tuan-tuan, keberkatan tu. Tuan-tuan faham ke tak faham ni apa yang kita nak cerita ni? Jangan tuan-tuan fikir yang lain pula. Apa tajuk ceramah tadi? Apa ya? Mendapatkan anak di bulan Ramadan. Daripada banyak-banyak yang saya cerita, yang itu je dia tangkap. Memang teruk tu. Tapi nak ceritakan keberkatan. Sebab itu bulan Ramadan, tuan-tuan, dia punya keberkatan bukan malam saja, siang. Sepanjang kita berpuasa, kan disebut tidak akan tertolak doa daripada 3 golongan. Antaranya apa? As-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dia berpuasa siang hari, malam dia qiyamul lail. Betul tak? Sebab itu seluruh. Apatah lagi daripada malam-malam tadi, ada satu malam yang disebut khairun min alfi syahr. Saya nak cerita tentang apa ni, tuan-tuan? Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, it's depend on you. Apa yang kita nak decide untuk kita, apa yang kita nak capai. This is, kita kata, inilah masa yang terbaik untuk decide apa yang kita nak. Kenapa? You have everything this month. Kita ada semua bulan ni. Dan sebab itu saya selalu sebut, matlamat kita daripada puasa ni bukannya daripada bulan Ramadan. Bukannya tuan-tuan baca Quran sampai khatam banyak-banyak tu. Sebab itu saya nak sebut, kadang-kadang kita confuse di antara alat dan matlamat. Saya nak tanya tuan-tuan,
Tanya lagi. Ya. Atau pandangan lah, pandangan ya. Risau kalau tanya. Tuan-tuan jangan risau, kalau ceramah pun orang tanya pun tak ada masalah. Tuan-tuan memang dia punya undang-undang tak boleh tanya. Jadi tuan-tuan buat tak tahu je. Sebab yang ceramah tu akan jawab sendiri. Dan memang penceramah tu dia bukan nak jawapan daripada tuan-tuan pun. Dia tu dipanggil kaedah sebagai skill, delivery skill. Ya. Itu je panggil. Ya. Itu je. Lepas tu tuan-tuan tak tahu lantak kau yang ceramah bukannya aku. Lepas tu kau bertanya, bagaimana pendapat kakak? Buat tak tahu je, tahu. tu saya bagi rahsia lah tu. Tak. Sebab tu tuan-tuan, banyak orang dia tersilap memandang yang alat itu matlamat. Akhirnya dia melupakan matlamat itu sebagai matlamat. Saya sebut baca Quran dalam bulan Ramadan itu alat, bukan matlamat. Tadarus dalam bulan Ramadan alat, bukan matlamat. Tonton Qiyamul Lail itu alat, bukan matlamat. Apa lagi? Tonton beri orang berbuka puasa itu alat, bukan matlamat. Sebab itu bila Allah sebut dalam Quran la'allakum tattaqun, itu adalah matlamat. Ramai orang bila habis Ramadan semua berbicara tentang alat tapi tak berbicara tentang matlamat. Macam mana? Tempat you macam best lah tempat I tahun ni memang tarawih sedap lah. Imam baca best. Tempat I memang 20 je, tak buat 8. Kak, yang 20 tadi matlamatnya bagaimana? Terhasil atau tidak? Tu. Oh, kita Alhamdulillah lah. Tahun ni I memang dengan family I bagi hari-hari bagi orang berbuka puasa makan. Okey. Itu alat. Matlamatnya bagaimana? Terhasil atau tidak? Berapa puluh tahun dah kita puasa? Berapa puluh kali dah puasa? Terhasil atau tidak matlamat? Yang malam hari orang bertahajud, sibuk mencari Lailatul Qadar, bagaimana dengan matlamat? Sebab itu kadang-kadang kita pelik, tuan-tuan. Kita orang Islam masuk Ramadan bulan hebat. Ramadan ni super amalannya, super. Kenapa? Tuan-tuan tengok orang puasa Isnin Khamis, pernah jumpa? Tuan-tuan mentang-mentang saya kata buat tak tahu je, memang buat tak tahu sungguh. Pernah tengok orang puasa Isnin Khamis? Tentu pernah. Pernah tengok tak orang puasa Isnin Khamis dia buat malam solat malam 8 rakaat? Siang puasa, malamnya solat 8 rakaat. Ada? Tak pernah dibuat orang. Tuan-tuan tak payah risau tak tahu, memang tak pernah dibuat orang. Semayang apa ni? Ni semayang sunat Isnin. Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan pernah tengok masjid-masjid yang bagi tahu tuan-tuan, hari ni hari Isnin kita buat berbuka puasa, siapa nak taja untuk berbuka puasa bagi orang yang puasa hari Isnin? Mungkin ada, tapi hampir payah jumpa. Tuan-tuan rajin tengok orang puasa Isnin Khamis rai anak yatim. Kita hari ni hari Isnin, kita akan buat majlis buka puasa sambil meraikan anak yatim. Anak yatim pun tanya, ada apa hari ni cik? Kata dia. Kita ajak dia buka puasa, dia tanya, hari ni ada apa? Hari ni puasa. Dah Ramadan kata dia. Anak yatim dalam kepala dia Ramadan, dia orang ajak dia. Tak Ramadan semua orang buat tak tahu dengan anak yatim. Anak yatim tak yatim bulan lain, bulan Ramadan je dia yatim. Saya biasa pergi tuan-tuan. Ni bulan Ramadan ni standard lah. Semalam baru bincang. Ada satu daripada apa nama ni? Konsultan. Dia akan anjurkan satu majlis berbuka puasa bersama artis di PICC. Dan beberapa anak yatim yang dah dipilih dia dibentang lah semalam. Dia present pada saya dia punya paperwork. Artis ramai lah. Nilofanya, Mi Aida, apa lagi yang Azwan Ali katanya sekali ni. Tak siapa-siapa lagi saya pun tak kenal lah. Yang saya kenal nampak nombor 1 tu je Nilofa. Tuan-tuan, bukan saya je kenal, tuan-tuan tak kenal ke? Kenal? Bawa tak kenal pula. Kita kalau dengar ceramah tuan, saya pun kadang confuse. Kadang saya rasa ceramah macam dengan orang mahat tapis rasanya. Pasal apa semua tak tahu, artis tak kenal, tak kenal.
Tapi kalau habis ceramah, semua cerita artis saja. Tuan-tuan, nak cerita dia, biasalah bulan Ramadan. Tapi, bulan tak Ramadan, orang tak buat. Bulan Ramadan, satu-satunya bulan, seluruh amal-amal soleh orang buat pada bulan tu. Sedekah, infak. Betul? Sebab tu kalau kami yang ustaz-ustaz ni, kita kadang-kadang banyak kita usahakan, kadang-kadang sekolah agama apa sebagainya, yang diwakafkan lah. Biasanya kita nampak dah memang bulan Ramadan, itulah masa. Kalau nak bagi naik sekolah tu, bulan Ramadan lah. Lepas tu tunggu Ramadan akan datang, naik atap pula. 4 kali Ramadan siap lah. Pasal lepas Ramadan dia relax, bertenang je. Bulan Ramadan semua nak, ustaz, saya nak wakaf dinding 4 kaki, saya nak 8 kaki, semua nak wakaf. Bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan dia semua bertenang balik, slow. Sebab itu bulan Ramadan, tuan, semua kebaikan ada dalam tu. Lepas tu saya kata tadi, banyak orang berbangga dengan alat. Tapi kita tengok dah berapa kali kita masuk Ramadan, kita tak pernah fikir pun tentang matlamat ni, hasilnya. Input, outputnya apa. Cuba nak. Yang kaki tengking laki, contoh, bukan orang OUM ni nampak bertakwa semua ni. Betul. Yang kaki tengking laki kak, ini dah masuk tahun ke-18 berpuasa. Tetap 18 tahun dah menengking suami. Tu. Nak kata apa? Macam mana pula ustaz di 18 tahun puasa, 18 tahun tengking suami? Yelah sebelum kahwin dia tak puasa. Nah, lepas kahwin tu baru suami bimbing dia untuk puasa. Dia puasa. Nak kata apa? Yang kaki klaim kona atau klaim kona. Klaim patutnya RM11, klaimnya RM15. Klaim kona lah tu. Berapa kali puasa tetap klaim kona lagi. Tapi kalau tanya, sembahyang tarawih 20. Yang kaki punch card orang lain. Kan? Dia tak punch sendiri, orang lain punchkan kad dia. Contoh, OUM ni tak ada tuan, ni universiti. Oh, OUM. Mesti tak ada. Tonton angguk je sudahlah. Betul. Bahasa sini pakai apa? Tam. Tu saya kata tadi, tuan-tuan macam tak percaya diri sendiri je. Nak bagi tahu tuan-tuan, berapa kali kita puasa, masih lagi kita kekal dengan benda yang sama. Betul. Yang kaki mengumpat, contoh, berapa kali puasa? Sembahyang tarawih, oi, khatam Quran. Yang main-main, siap ada majlis khatam Quran. OUM ada buat majlis khatam Quran? Tak ada. Surau-surau tuan-tuan ada lah kot. Masjid, kadang-kadang majlis khatam Quran. Tak cukup majlis khatam Quran dengan bunga telur lagi. Biasalah orang Melayu mempertahankan ketelurannya. Tak salah. Suka-suka tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat. Ada orang tanya saya, boleh Ustaz? Boleh. Ada setengah orang tak setuju. Mana boleh Ustaz ni? Mengarut. Apa pula? Mengarut. Bunga telur je pun. Kan peduli lah. Dia nak sonok. Biarlah dia bawa balik. Bawa bunga telur. Bawa. Cuma yang tak bagus dia kelahi tak dapat telur. Ada. Saya tahulah tuan. Kita pergi ceramah kata tempat. Ustaz, mengarut Ustaz Jutaan Kuasa ni. Kenapa? Bunga telur semua dia orang dapat. Lah itu pun gaduh juga. Saya kata bang, rebus je telur kat rumah, ambil je bunga kat luar, balut, dah habis cerita. Itu pun nak kelahi, nak cerita orang kita tu begitu. Tapi at the end, tuan-tuan habis Ramadan, tengok yang mengumpat kekal mengumpat. Bulan Ramadan dia tak mengumpat. Itu. Sebab tu saya kata tadi, sekarang ni kita decide apa yang kita punya target. Saya nak cerita bab persediaan ni. Kalau saya nak kata persediaan tuan-tuan bacalah Quran, memang ulama'-ulama' dulu bahkan ada yang menyediakan Quran. Sebelum Ramadan, pegang dah Quran. Inilah Quran, aku akan, apa dia panggil istilahnya, kalau baca sampai renyuk-renyuk. Ini akan aku renyukkan sepanjang bulan Ramadan. Okey? Bukan renyuk gitu. Tuan-tuan baca sampai renyuk. Okey, tak ada masalah. Itu ulama'-ulama' dulu buat begitu. Sebab dia faham. Tapi kita ni, sebab tu kita kena decide apa yang kita nak. Tengok, sebab this is the best time to change our life. Understand? Minta maaf tuan-tuan. Malam pukul 12 cakap orang putih.
Tak, this is the best time. Tuan-tuan takkan jumpa masa melainkan ini. Sebab itu disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, tuan-tuan. Tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim. Pada masa itu dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Yang ini kata para ulama simbolik kepada mudahnya orang buat kebaikan. Tuan-tuan tengok. Bulan Ramadan. Dia panggil apa? Simple apa dia panggil? Simple lah nak buat kebaikan ni. Mudah sangat, ringan. Ringan tangan nak buat kebaikan. Tu, bulan Ramadan. Sebab itu, ini masa kita. Tuan-tuan decide, apa yang tuan-tuan nak? Kalau tuan-tuan sebagai anak, apa nak? Sebagai anak. Kalau sebagai isteri, apa nak? Sebagai ibu, sebagai, apa lagi? Sebagai pekerja. Contoh, ini masa untuk kita nak train. Sebab manusia ni tuan-tuan, sebenarnya betul lah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu benda yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau elok-elok jasad seluruhnya. Idza fasad jasadul kullu. Ala wahyal qalb. Kata Nabi, hati. Hati ni tuan-tuan, dia punya training, dia bukan pakai yang macam biasa kita buat tu. Tuan-tuan berfikir luar kotak, dalam kotak, duduk dalam kelambu ke apa gitu, tak jadi. Itu bukan hati punya training. Training hati tu dengan tu. Amal-amal soleh. Ni, center. Sebab tu kita bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia nak centralize hati ni. Tapi dia kena ada matlamat. Dia kena clear dia punya matlamat. Sebab tu saya kata tadi, bila orang nampak alat itu matlamat, akhirnya dia hanya mengurus alat, tapi dia tidak pergi kepada matlamat. Macam kita lah. Orang perempuan ni kalau bulan Ramadan, oi, betul tak? Ni, idea. Nak buat kek lah, tengok go shop, ni elok periuk ni kalau beli ni, buat kek kukus jadi ni. Ada je idea dia, bang, kek apa ni bang, ni buat kek, kadang beli oven besar, suami boleh masuk dalam oven tu, betul? Dan semua, bang belilah ni bang, ini sekali bakar boleh keluar 3 jenis kek. Kek kukus keluar, kek lapis keluar, kek apa pun semua keluar sekali, betul? Tengok yang ini pula, ni bagus. Ni dulu apa, orang nak bukan pukul telur je. Pukul telur dia pakai apa? Spring. Dang kan. Dulu lah. Saya ingat lagi masa kecil-kecil, memang itulah kerja saya. Balik sembahyang tarawih, tengok mak tengah ayak tepung. Ayak ke panggil? Habislah. Kan, balik tarawih dengan abang. Kecil gitu kan masa tu. Sekolah rendah. Tadika gitu. Sekolah rendah lah saya ingat masa tu. Abang pun tak jauh beza dengan kita. Abang arahan dia, pergi jaga adik ke depan. Masa kalau tidak, adik datang ke dapur, jawapannya dia mandi tepung. Jadi abang yang boleh kontrol lah. Abang. Kita jawapan tak ada lain lah. Kerja yang tinggal tu je. Tak ada pilihan lah. Kerja kita. Dia jaga adik sampai tengok TV. Sakit hati kita kat dapur. Kalau buat kat depan tak jalan kerja. Kat dapur. Dengar bunyi dia gelak-gelak, kita sakit hati. No. Dulu kecil-kecil gitu, mana ada zaman tu, mana ada yang tembaknya ada masa tu, tak ada. Ni zaman butterfly punya oven tu, oven hitam butterfly tu. Kalau yang muda-muda ni mungkin tak perasan lah. Saya muda lagi sebenarnya. Betul, saya muda lagi, cuma zaman tu saya terlibat dengan kes tu lah tuan-tuan. Memang kerahan tenaga tu. Malam bulan puasa ni biasa tu. Kadang-kadang punya marah tu bukan main kuat lagi, buat tercampak spring tu. Memang jawapannya spring tu melekat kat kepala pula. Kan dia buat dalam tempayan kan. Selalu orang buat ada tempayan. Memang ada tempayan dia. Kau buat, kata dia. Dah mak dah. Buat lagi belum. Kita pun tak tahu tahap mana yang dia kata dah. Yang sebenarnya selagi dia tak habis hayat tepung tu, selagi tu kita mukul telur tu. Tu dulu lah tuan-tuan. Sekarang dah canggih. Ada mesin tu ni kan. Lagi canggih sekarang, tak payah mesin, tak payah pegang dah. Tumbangkan dia ada dia punya kan. Tu tekan je. Zaman canggih macam sekarang lah tuan-tuan tengok. Mesin basuh dulu nak basuh sini, nak satu lagi apa? Spin angkat pula, letak sebelah. Dulu. Betul tak? Sikit lepas tu dia maju sikit, tak payah angkat-angkat dah. Dia spin situ juga. Sekarang lagi canggih, betul kan? Spin siap kering lagi. Ni kajian bukan kajian, dah keluar di Jepun punya. Spin basuh, spin kering, bukan siap gosok. Ni yang baru.
Belum, di Malaysia belum sampai kok, saya ingat. Dah ada ke? Belum. Langsung teknologi tuan-tuan. Dan yang terbaru tuan-tuan, di Jepun dia buat kajian, basuh, spin, kemudian kering, kemudian gosok dan pakaikan. Yang itu orang lelaki-lelaki suka lah tu, lagi senang. Jadi kita isi tak payah pening kepala dah, beli je mesin tu, ya. Pagi-pagi suami nak pergi kerja, dia mesin tu siap pakaikan terus. Nak cerita zaman sekarang ni makin mudah, makin mudah. Nak cerita tuan-tuan, alatnya hebat, betul tak? Oh bang, ni lah bang, ni yang lepas ni tak okey, yang ni okey. Betul. Saya ingat lagi dulu abang butterfly tu, mak saya suruh tengok kuih. Kau tengok kuih dah siap semua tuan-tuan, sandal lah pergi ke depan. Ujung-ujung Ramadan, lagu raya dah keluar. Zaman dulu-dulu sandal lah kan, TV yang jenis tarik tu. Tuan-tuan ada smart masa tu kan? Saya kecil lagi masa tu, yalah tahun 80-an pun, berapa tahun umur masa tu. Tuan-tuan ingat apa, saya dah tua ke apa? So kan kejap lagi suruh pergi tengok pergi tengok kuih, tengok oven tu. Okey mak, entah apa yang okey kita tak tahu, tapi okey lah. Dia kata naik tak? Naik. Benda tu berbuih kan, dia boleh naik. Rupanya meter tu bukan main tinggi, meter rosak. Meter oven tu punya meter rosak, dalam tu suhu tak cukup, sampai ke sudah berbuih gitu je. Dah kali mak pula pergi tengok, ini naik atuk kau macam ni, kata dia. Dah kena marah pula dah. Kita mana tahu. Nak cerita zaman dulu, zaman sekarang tak payah pakai number kan. Berapa nak? 36 darjah Celsius. Pusat kuih, tekan. Betul tak? Tak usah, 400 darjah Celsius. Contohlah. Saya ni tuan-tuan ceramah aja, bukan saya ngajar buat kuih. Tuan-tuan ni payah betul. Yang itu yang dijuai. Saya nak bagi contoh tuan-tuan. Hari ni betapa canggihnya alat. Saya tanya dengan ni orang lelaki-lelaki, bang, kita akhirnya pagi raya kek daripada mana yang ada? Jalan Tengku Abdul Rahman kan, coklat punya kan. Maksudnya apa kak? Alatnya hebat, hasilnya ada tak? Sama puasa kita, alatnya hebat tuan-tuan. Alatnya hebat. Tiap-tiap malam qiyamul lail, sembahyang tarawih itu qiyamul lail. Sembahyang tarawih itu qiyamul lail. Salatul tarawih min qiyam syahr Ramadan asabakumullah, itu qiyamul lail. Itu alat. Soalnya hasil, output dia. Ini kita nak menung, bukan tuan-tuan je, saya pun sama. Nampak? Sebab itu kita sama-sama tengok sebagai kita kena pergi part by part. Dia tak boleh lamsam tak jadi. Oh, saya okey lah sebagai seorang Muslim. No, you kena pergi part by part. Apa dulu? Sebagai isteri, tengok problem. Kita tak boleh handle lah. Suami kalau macam-macam hal tak boleh handle, rasa mulut gatal je nak cakap. So kita nak didik yang itu ni. Bulan Ramadan nak didik yang tu. Memang niatkan tu kan. Betul, masuk je petang malam kan, ni petang kan dah masuk waktu maghrib kan dah berubah, mulut pun dah berubah. Abang besok nak buka, nak sahur apa? Suami pun pelik tengok, lain macam lemah gemalai bini aku. No? Selalu mana tanya gitu. Malam kan kita pergi cek lauk, pasal nak sahur, pergi cek lauk, lain ayat ni. Sekarang lain ayat ni. Betul tuan-tuan? Cuba kita tengok balik as a suami macam mana. Selalu kita kalau dengan kawan-kawan, kalau borak elok je. Dengan bini kalau balik ke rumah, tak ada harapan. Dengan kawan bersungguh nak dengar. Kau rasa macam mana? Kau rasa kawan cerita entah apa-apa pun dengar je. Iyalah aku tak ada, tapi betul lah, sungguh. Cuba kalau dengan bini, bang, bang gini, oh, bang ni, oh, malas nak melayan, betul tak? Kan? Kalau dia dengan kawan bersungguh, kalau buang, aku tak tahulah, aku cakap, aku, macam-macam keluar, macam-macam ayat gabungan, ayat apa segala macam keluar. Kalau dengan bini, semua ayat penyata je, telah dimaklumkan.
Tu nak ubah. Tu kena pergi part by part. Apa lagi? Sebagai jiran. Bincang lagi, bang, kita ni teruk lah bang, hidup jiran bang. Cuba kita Ramadan ni kita buat baik balik dengan jiran kita ni. Kita, apa kata bang, tak bahari bulan Ramadan ni kita bagi dia makan. Buka kursi. Kita hantar, hari-hari hantar. Kita hantar pambalik. Kan? Biasa jiran dia akan balas balik kan? Balas balik pun lapang balik. Sakit hati tak? Dia pulang balik tu sakit hati tak? Dia bagi pinggan dengan pambalik sekali. Sakit hati tak? Sakit hati ke tidak? Tapi jangan sakit hati dulu, tanya dulu. Kan, kena pasti dulu. Sebab itu bila bagi orang pambalik tu, kalau boleh jangan bagi seketul. Bila tuan-tuan bagi seketul, dia pulang balik pambalik seketul, tuan-tuan tak pasti. Adakah dia pulang pambalik kita atau pambalik dia? Tuan-tuan faham tak faham? Tuan-tuan faham ke tidak ni? Kalau tidak, nanti tuan-tuan akan suuzon pada dia. Bang, tengok bang, kita nak buat baik dengan dia, dia tak terima kita bagi bang. Jiran memang tak guna. Kan dah suuzon. Kita beria tadi nak memperbaiki hubungan dengan jiran bulan puasa ni. Faham tak? Lepas tu tuan-tuan kena fikir dulu. Aku bagi ni, atau tuan-tuan tandakan pada pembalik tu. Saya pernah tanya orang. Saya kata, Kak, macam mana bulan puasa ada banyak bagi makan pada jiran? Saya tak nak bagi Ustaz. Dia jawab, kenapa Kak? Saya kecil hati dengan jiran. Pahal pula kata. Saya pernah Ustaz, pada bulan puasa yang lepas, saya bagi makanan, dia pulang balik. Kira dia pambalik lah. Dia pulang balik. Saya kata, apa masalah Kak? Cuba cerita. Saya bagi Ustaz, suruh anak saya bagi dekat-dekat nak buka puasa. Kebetulan saya memang buka puasa, saya tak buat. Saya beli je selalu, malas nak buat. Saya beli apa balik tu sajalah, nak bagi jiran, nak buat baik. Bagi jiran. Dia pulang balik saya punya pinggan dengan apa balik sekali. Saya kata, mungkin agaknya apa balik dia. Tapi tak kala tak ada makanan lain, dia nak pulangkan kat saya Ustaz. Tak nampak? Dia nak suuzon tu, dia nak jaga juga. Saya kata mungkin dia beli abang balik tempat yang sama. Akak beli tu dia duduk situ tak? Dia duduk situ lah. Abang balik tu akak beli kat mana? Dekat tempat kami duduk. Mungkin dia pun beli kat situ juga. Bentuk tentu sama, rasa sama. Faham tak? Jadi tuan-tuan, itu kadang-kadang menyebabkan kita jadi gagal. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak bagi abang balik, dah tahu benda beli ni semua orang boleh beli. Betul tak? Lagi kalau tuan-tuan beli KFC, dia bagi KFC juga. Takkan dia nak bagi dengan resit-resit dia? Yang tu kita KFC resit sekali. Kak, jangan dengan resit sekali bagi, nak claim ke ni? Bukan, nak bagi tahu ke kau aku beli kat tempat lain ya. Tuan-tuan, ini kadang-kadang gagal. Saya nak sebut tuan-tuan, dia tak boleh tuan-tuan buat lamsam gitu, tuan tak nampak. Dia, sebab itu kita bila nak memperbaiki, dia kena pergi part by part. Betul tak? Kita kena tengok kat mana tempat yang kita nak perbaiki. Ni kita cerita tentang persediaan tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak sedialah. Kalau tak nak, lantah tuan-tuan lah. Ya, betul. Lama dah tuan-tuan duduk dalam dewan ni. Bayangkanlah. Patut mula pukul 11, 11.45 baru mula. Tapi kalau tuan-tuan tak nak sedia apa-apa juga, suka hati tuan-tuan lah. Sama juga bulan Ramadan tuan-tuan, kita kerja. Kita bekerja. Cuba baiki apa kita punya kerja. Cuba kita baiki. Yang mungkin kerja kita tak sempurna ke? Sempurna kan? Ni kekuatan kita. Sebab itu sebenarnya kekuatan tu bukan pada fizikal. Sebab tu yang selalu kita diajarkan supaya baca la haula wala quwata illa billah. Supaya Allah beri kekuatan pada kita. Tak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah. Kenapa? Bagaimana kita nak buktikan bahawa sebenarnya kekuatan bukan daripada kita? Kita nak buktikan kekuatan bukan fizikal sifatnya. Apa kita nak buktikan? Tuan-tuan tengok orang yang boleh berlari 80 km, relax je. Betul tak? 80 km, pergi balik. Masjid dia 200 meter je. Sampai tak? Kenapa dia tak sampai? Sebab dia terlajak lah. Kan dia lari 80 km. Tuan-tuan kira nak balon je. Cuba husnuzon. Dah kan kita kata dia lari 80 km, terlajak lah. Maknanya tak, dia nak pergi surau ni tapi dah terlajak ke surau lain.
Barangkali lah. Saya nak beritahu, itu kalau kita nak joke gitulah tuan-tuan. Tapi hakikat dia tu, kadang-kadang rumah kita dengan masjid dekat je. Dekat je. Sebab itu saya kata, bulan Ramadan kita paling laju pergi masjid. Saya bukan nak condemn orang pergi masjid. Silakan tuan-tuan. Sebab ini Allah janji keberkatan kan. Sebab itu you don't blame orang pergi masjid. You don't blame orang pakai tudung bulan Ramadan. Don't. Kenapa? Kan disebut Syahrul Mubarak. Orang boleh buat. Bulan lain orang tak boleh buat. Bulan ni orang boleh buat. Sebab itu saya kata don't blame. Hatta kalau orang pergi bulan Ramadan, orang pergi sembahyang tarawih 2 hari je pun, itu saya blame. Kecuali yang pegang dengan hadis maudhu', itu kita blame dia. Dulu ada sembahyang tarawih kan, dia baca dulu, kalau tuan-tuan masih ingat lah. Saya kecil-kecil, saya ni tuan, rumah saya kebetulan dekat dengan surau dulu. Sebab tu yang saya kecil-kecil lagi dah biasa dengan surau. Pun bukan pasal apa, pasal kat surau dulu makanan banyak. Jadi saya rajin tolong siap, dia bagi bawa balik tapau. Dulu makan payah. Sekitar tahun 82, 83. Masa tu sekitar umur saya 4 tahun, 5 tahun. Oh, cuba teka. Ustaz ni tak boleh. Memang itulah kerja kita biasa tu. Ustaz ni lahir tahun berapa? Tak payah teka-teka tuan-tuan. Tak payah. Saya 36 baru. Dah itu pula ceritanya. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, dia macam itu. Memang dulu sembahyang tarawih je. Dia kadang-kadang kalau macam dulu saya ingat lagi, pengurusi bangun. Assalamualaikum tuan-tuan. Alhamdulillah kita dapat sembahyang tarawih malam ni. Insya-Allah ni malam pertama. Dulu macam tu cara dia beritahu. Jadi malam ni merupakan malam yang pertama sembahyang tarawih dan fadilatnya. Dia baca tu fadilat tu. Siapa yang sembahyang tarawih pada malam ni diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan seolah-olah keluar daripada perut ibunya. Tu. Dulu ni sembahyang tarawih, hadis tentang sembahyang tarawih tu maudhu', rekaan. Jabatan Agama Islam ke wilayah ke semua dah, Selangor ke wilayah semua dah keluarkan dulu. Pakai keliling, jangan pakai. Benda tu maudhu', rekaan saja. Tapi dulu orang pakai. Contoh orang sembahyang malam tamu tarawih ramai. Oh, rebut orang datang penuh. Kalau kami suruh atas dulu pakai lampu gasolin tu. Pam dulu. Masa tu penuh orang. Kalau semayang tu rukuk tu bunyi pasal atas apa? Suruh atas kan. Semua bergerak ikut beban. Betul. Kalau rukuk lagi terus dia tapi masa itu saya tak bunyi lah, saya kecil. Kalau sekarang bunyi tuan-tuan. Tu semangat orang. Malam kedua ramai lagi. Malam kedua pun sama juga. Siapa yang sembahyang tarawih pada malam ini dapat pahala seperti banyaknya jumlah para nabi. Boy. Main tarawih. Malam ketiga tak ada orang. Tak ada. Yang datang malam kedua tanya ke dia, kau tak datang ke? Cukup dia kata, dosa dah diampun macam bayi baru lahir. Pahala dapat banyak macam para nabi. Apa lagi nak? Kalau yang macam itu kerana dia tak datang, itu boleh condemn. Boleh faham tak? Tapi kalau dia datang sehari dua dia nak try. Tak apa, tak datang lagi. Aduh, air letih lah. Tak apa, rehat. Next time datang lah. Bagi semangat. Ni Nabi bagi semangat. Sebab tu saya kata tuan, hadis tu walaupun namanya tafsir bagi berita gembira, mudah faham kita hari nak bagi semangat supaya orang buat kebaikan. Ni masa dia. Ini masa dia. Tapi orang macam ni, yang ini patut blame. Pasal dia bergantung kepada kepahaman yang salah. Yang canggih malam 19 datang balik. Ada di malam 19. Datang pulang kau. Kata dosa dah diampun, pahala dah banyak. Dia kata malam ni dikahwinkan dengan bidadari syurga. Oh, pandai kau ya. Kau pilih-pilih ya. Yang kahwin bidadari kau datang, yang diampun dosa kau datang. Lain tak payah. Dia kata cukup lah tu. Banyak nampak tamak no kata dia. Ni orang dulu-dulu punya pahaman. Sekarang tak. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kita tengok kalau ada orang datang, bagi semangat. Sebab itu saya tak berapa setuju kalau bulan Ramadan ni kadang-kadang ceramah-ceramah ni menyindir. Itu not nice lah. Ya? Kalau seperti tuan-tuan ni di kalangan orang masjid yang pegang masjid, bagi tahu dengan ustaz-ustaz kita. Betul ustaz, kita decide lah apa benda nak bagi. Betul tak? Sorry tuan, saya bukan nak condemn ustaz-ustaz. Tak, ustaz-ustaz ni ilmu ada. Tapi kadang-kadang masing-masing pandangan, kecenderungan masing-masing berbeza. Tapi bila disebut, Nabi SAW sebut Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, this is time to change your life. Allah beri kekuatan, this energy, you have full energy, bahkan extra energy. Sebab itu tuan-tuan tengok orang bulan Ramadan, sebab itu sifat dia energetik. Betul tak? Energetik maknanya apa?
bertenaga. Sepatutnya bulan Ramadan, tuan-tuan tengok peperangan berlaku bulan Ramadan. Berapa banyak? Sebab itu sifatnya energetik bulan Ramadan ni, sebab dia membina kekuatan. Sebab itu saya kata kaitkan tadi, kekuatan bukan fizikal. Kekuatan di mana? Dalaman. Inilah masalahnya. Kekuatan dalaman tuan-tuan tak boleh bina dengan pergi ke gym. Badan siapa? Sado. Ha? Sado. Ha? Sado. Badan sado bukan. Badan sado je tak jadi. Belum tentu lagi dia mampu bangun qiyamul lail. Belum mampu lagi dia tahajud, belum mampu dia nak habiskan Quran, tak. Tapi kekuatan dalaman ni, ini masa dia. Sambil kita bina kekuatan, tuan-tuan kena tetapkan matlamat. Kalau tidak, tuan-tuan ada tenaga tapi tuan-tuan tak tahu nak pergikan, arlakan ke mana. Ibadat begitulah. Tuan-tuan kumpul seluruh tenaga, kumpul. Apa nak buat ni? Nak buat apa? Training bukan main macam orang main bola. Macam apa pemain Malaysia yang kalah 6-0 training. Tak, maksud saya, tuan-tuan dia orang training. Tuan-tuan jangan gelakkan dia kalah 6-0. Tuan-tuan main belum tentu lagi dapat berapa. Kan? Standard lah kita. Kita tak main boleh cerita lah. Tuan-tuan pergi main lah, nak tahu. Saya, tuan-tuan, saya mengaji dulu. Saya suka apa ni, one of daripada player. Tuan-tuan jangan tengok sekarang. Ini dulu, cerita dulu 15 tahun yang dulu. Main dengan Arab, tuan-tuan. Kita tubuh macam Arab. Setakat Arab kita boleh pergi. Tapi dia powerful Arab ni. Dia main lasak. Dia macam Brazil. Tuan-tuan tahu kenapa Brazil terror main bola? Sebab dia main bola atas jalan raya. Betul? Kita ada pernah tengok tuan-tuan tengok main bola atas jalan raya? Allah, luka kaki ngona, nanti mak belikan kasut. Betul lah. Tuan-tuan tengok pergi ke Saudi, tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab, dia main bola kat mana? Padang pasir atas jalan. Sama je macam Brazil. Sebab itu dia boleh naik. Tuan-tuan tengok pemain-pemain daripada negara Arab. Hebat. Kita kan manja. Masuk dah tengah malam dah ni. Dia tak ada 2 pagi main bola. Buat anak ada 2 pagi main bola. Lasak. Kita tak ada. Hujan, ya Allah, hujan. Demam lah. Nak mak. Betul, tuan-tuan. Saya mengaji kat negara Arab, saya tahu lah. Saya tengok memang lasak. Main dengan Arab nak kelahi je. Orang Melayu kira nak bersilat je. Dia kira silat je. Jangan main, aku buka bunga, aku buka. Arab tu tengok je. Dia jenis lasak. Tuan-tuan, macam orang yang macam itulah. Training lah kali. Rupanya lah untuk dengan ceramah. Lari panjang bukit. Lari laju. Apa, lompat sebagainya. Habis je semua. Duduk dengan ceramah. Dan tadi training untuk apa? Untuk dengar ceramah lah kata dia. Ibaratnya begitu. Jadi kita tengok tak tally. Sebab tu saya nak bagi tu tuan-tuan, bulan Ramadan tuan-tuan ni boleh dapat ke tak boleh dapat ni apa saya nak sampaikan ni? Saya nak bagi tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak decide apa yang tuan-tuan nak buat, tuan-tuan buat sepanjang bulan Ramadan ni dia akan jadi. Saya tak kata, Ustaz, tapi kan dapat pahala, bawa bertenang tak? Cuba angkat tangan siapa punya pahala yang banyak 14 tahun sudah masuk Ramadan. Angkat tangan. You don't dah tak ada dah. Jangan bagi tahu lah tuan-tuan yang kita ada. Don't expect. Tu dia. Dah, jangan sangka kita tak tahu pahala ni. Sebab tu pahala ni Allah bagi rahsia pada dia je. Kalau tidak, masing-masing akan berbangga dengan pahala dia. Saya pahala banyak. 18 juta pahala saya. Sebab itu Allah rahsiakan. Kau tak tahu kau dapat pahala atau tidak. Kau tak tahu. Sebab itu sekarang ni yang kita buat, tuan-tuan, kita lihat dari satu sudut yang boleh kita nilai. Saya dulu cikgu, saya tahulah. Bila kita nak nilai pelajar ni, dia kena buat benda yang kita boleh nilai. Pelajar boleh menyebut perkataan A. Saya dulu guru Jekov. First batch dulu, tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan ngaji Jekov dulu. Saya zaman 14 dulu, first batch. Jadi, dululah, lepas tu pension. Ya. Jadi nak menilai pelajar tu mesti nilai yang boleh ukur, betul kan? Dia macam tu kan? Tapi kalau kita kata pelajar boleh semayang dengan jayanya. Kadang-kadang bicara datang, Ustaz, cuba bagi tahu macam mana dengan jayanya. Yalah, maknanya dia berjaya solat. Ustaz, itu tak boleh ukur, Ustaz. Kita kena ukur. Pelajar boleh membaca tahiyat akhir mengikut makhrajnya yang betul. Itu boleh ukur. Sekarang tuan-tuan ukur apa? Ukur pahala. Kita masuk bulan Ramadan dengan jayanya merebut seluruh ganjaran pahalanya. Itu retorik. Faham?
Faham ke tak faham? Tapi yang boleh ukur apa? Apa yang boleh ukur, Kak? Tu, di akhir Ramadan, seorang isteri berjaya mendidik dirinya benar-benar menjadi isteri yang solehah. Pun tak boleh ukur lagi tu. Menjadi isteri yang solehah, yang menyiapkan kopi pada setiap pagi. Macam ada harapan. Tu, dia kena boleh ukur. Faham tak? Oh, Kak. Betul, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, inilah bulan Ramadan, bersiaplah. Sebab itu saya kata, saya nak bawa bentuk yang lain. Tuan-tuan dah kajian dengar dah ceramah bab Ramadan ni, persiapan Ramadan ni. Sebab itu saya nak bawa yang luar daripada biasa yang dibincangkan, supaya lebih lagi pada level tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan bekerja di sini, saya pun tak tahu apa kerja tuan-tuan. Tapi tak apalah, as long as kita ceramah ni dekat OUM, saya anggap tuan-tuan kerja hebat lah. Tak apalah, tak kerja hebat pun tak mesti kita tak boleh bincang begini. Cuma kalau Makcik Felda bincang macam ni, mabuk makcik itu. Kita bercakap ni kena tengok audience. Sebab itu saya suka lagi ceramah daripada dalam TV. Walaupun dalam TV ni orang ramai tengok, yang kita ni macam ni je lah, berapa ribu dia buat begini. Itu pun tak kira yang tidur, yang tengah tahan daripada tidur, tahan pun ada juga. Tapi dalam TV tu memang ramai. Cuma dalam TV ni kan kita tak nampak orang punya feedback. Dan tuan-tuan pun seronok tengok je. Tuan-tuan tak tahu kita yang ceramah tu macam mana. Kadang-kadang ceramah seorang-seorang, audience tak ada, juru kamera, dia dah setting semua, dia duduk main handphone. Kita cakap, kita buat joke pun dia tak tahu je. Itu belum yang tidur berdengkur. Sakit hati tengok. Gunung tu kata. So, tapi nak beritahu tuan-tuan, saya nak bercakap hari ni supaya mudah-mudahan lihat kita dalam konteks kita. Sebab itu saya kata tuan kena pergi part by part. Sebagai pekerja, sebagai anak, sebagai jiran, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai bapa, sebagai ibu. So kita kena tengok tu. Jadi mudah-mudahan itu dapat mendidik kita. Ramadan ni, inilah the best time. The best time to build up our character. The best time to build up our life. The best time to build up our career. Betul. Inilah masa yang terbaik. Sebab tu saya kata tadi, saya kaitkan dengan soal dalaman. Kerana kekuatan manusia itu sebenarnya pada dalaman dia. Dan hakikatnya tuan-tuan setiap orang akan buat. Setiap orang akan buat. Itulah tuan-tuan yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Saya rasa jam pun dah 12.50. Sekali lagi saya mohon maaf kerana ada surat punya soalan. Okey. Saya jawab soalan sikit lah tuan-tuan ni. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan tentang hukum wanita solat jemaah di masjid. Tentu ada hadis Rasulullah SAW yang melarang orang perempuan ke masjid. Mana ada larang daripada larang orang perempuan ke masjid. Dalam arti kata apa? Orang perempuan boleh ke masjid, tidak ada masalah. Cuma para ulama dia detailkan. Kalau pergi ke masjid, jaga tingkah laku. Kadang-kadang kita pakai wangi tak ada, tapi tingkah laku kita. Kadang saja je. Tentang ramai orang. Kaki ai. Dia bawa-bawa bertenang lah yang tu. Tak payahlah mengada suara tu. Betul tuan-tuan, kita kena ingat bila ramai-ramai ada orang yang jiwa dia macam-macam. Ada orang mungkin isteri dia tak pernah pun buat suara manja macam tu. Selama 40 tahun dah kahwin. Tak ada, yang keluar semua suara singa. Kita buat suara manja, dia mungkin orang terkesan. Atau orang yang ada penyakit dalam jiwa dia. So, faham orang ada penyakit. Ada orang ada penyakit ni, dia suka telefon tu. Telefon operator. Kadang OUM punya operator dia sebanyak kali telefon. Hello, OUM. Hello, selamat pagi Encik. Hello. Hello, siapa di sana? Hello. Okay, bye. Dia suka dengar orang perempuan cakap lembut gitu. Ada orang mana masalah jiwa dia panggil. Tak ada benda pun, dia suka. Sebab tu cuba letak operator ni orang lelaki-lelaki. Tak ramai orang nak telefon. Ya, hello, Assalamualaikum. Ada apa ni? So tak ada masalah, perempuan boleh. Cuma jagalah dia punya batasan tadi, dari segi pakaian, so kena jagalah. Saya ingat pakaian ni orang ke masjid semua pakai elok, semenggah. Tak ada yang tak pakai tak semenggahan. Semua pakai elok. Cuma saya ingat banyak yang di masjid ni banyak lebih pada itulah. Saya perhatikan tu kadang-kadang makcik-makcik tunjuk getik-getik dekat masjid tu ada. Dah sungguh saya sebut macam-macam je, selamba je saya sebut. Betul tuan, saya tengok kan dia perhati je macam-macam ni kadang-kadang. Dia kat situ lah nak tunjuk dia punya getik tu, getik. Gedik, getik tak gedik. Getik.
Gedik dia, makcik gedik. Betul, bukan anak dara ni, anak dara lagi diam, makcik yang gedik. Kalau seorang tu sudah biasa puasa sunat selang sehari, bolehkah dia puasa akhir Syaban, iaitu hari ni? Boleh. Ya, tapi dah tak ada lah tuan-tuan, dah pukul berapa dah hari ni lah, nak puasa benda lagi. Ya. Ini dipanggil tuan-tuan, ya, dia bukan puasa akhir Syaban, dia panggil dia memang puasa selang sehari. Dia jatuh kebetulannya hari ni. Semalam tak puasa, hari ni puasa. Ini dipanggil hari Syak. Hari Syak ni hari 29 ataupun 30. Bukan, sorry, hari 30 ataupun 1 Ramadan. Ya? Jadi hari ni tidak 1 Ramadan, besok kan, bermakna sempurna. Ya? Makna sempurna kan 30 Syaban. Berarti hari ni hari Syak. Kalau saja-saja nak puasa tak boleh. Yang hari ni puasa boleh, qada puasa boleh. Hari ni yang puasa boleh, orang yang puasa hari Senin Khamis. Hari ni hari apa? Hari Rabu, tak boleh puasa. Yang boleh puasa hari ni orang yang puasa selang sehari, atau orang yang puasa 3 hari. Ya, tapi 3 hari dia boleh pilih hari lain. Mengapa nak pilih hari last ni, ya? So tak ada masalah bagi yang biasa, insya-Allah. Apa hukum buat bising semasa orang bersolat di masjid? Saya rasa ni budak-budak punya kot. Maksud saya yang buat bising ni kot. Tuan-tuan, anak-anak ni saya pesankan tuan-tuan ni, bawalah ke masjid. Pedulilah dia bising. Budak-budak. Tuan-tuan tak usah risaulah. Ya, tak risau. Terus pemerintah kepala dia mikir budak-budak tu. Yang tuan-tuan risau dia bising pasal apa? Budak-budak memang standard lah. Tuan-tuan tak pernah tengok orang tua yang mekak. Semua budak-budak. Cuma kita sambil tu didik budak-budak tu suruh diam. Ada setengah-setengah masjid dia buat, saya tak berapa pasti sangat soalan ni. Jadi saya jawab secara umum jugalah. Ada setengah-setengah masjid bila solat tarawih, dia ada muka nakir dia. Dia lantik muka nakir di kalangan jawatan kuasa. Dia akan duduk pegang rotan. Ya? Dia akan atur budak-budak. Bila semayang, budak-budak ni beratur, dia akan tunggu dengan rotan dia. Dia jadi pantau. Bila pantau, budak-budak ni diam. So boleh buat begitu antara contoh lah. Antara lain kalau nak buat letak di sebelah kita pun okey. Ni kadang-kadang ni yang jenis mak bapak mungkin tak datang, mak datang, bapak tak datang ke, ataupun bapak tak nak dia duduk semayang sebelah dia ke. Ya, sepatutnya bagus letak sebelah kita. Tak ada istilah batal. Tak ada masalah batal soft, tak ada. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saya tak nak bincangkan panjang sebenarnya, tapi saya sebutlah pasal datanya. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahawa sah walaupun yang solat di sebelah kita atau di depan kita itu orang yang tidak sah solatnya atau kanak-kanak. Tak ada masalah. Sebiji macam kat Mekah. Kita sembahyang kat Mekah, kadang-kadang soft belakang, kita keluar daripada masjid, betul tak? Tengah-tengah tu ada orang haid duduk. Faham tak? Kadang-kadang makcik-makcik yang tak sembahyang tu, dia datang juga. Kat dataran tu dia duduk, dia haid, dia tak sembahyang. Sah tak sembahyang kita? Kan mabuk nak jawab. Ya? Sah solat kita. Kadang-kadang kanak-kanak orang yang tak sembahyang depan tu ada. Ini disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, kitab mazhab Syafi'i. Sah, tak ada masalah. Dan memang tak nafikan dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan ada pandangan yang mengatakan tidak sah. Jadi yang tuan-tuan nak ambil pandangan tak sah, pasal apa manfaat ni? Lagi-lagi zaman sekarang kita nak mendidik anak-anak, susah nak mendapatkan anak-anak ni supaya dekat dengan masjid. Bawalah. Ini lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni masa yang terbaik. Ya. Kalau Ustaz, apakah boleh seorang bekerja menunaikan solat sunat semasa waktu bekerja? Solat sunat bergantung. Pertama sekali, kalau bekerja ni tuan-tuan, bergantung kepada dia punya bos lah. Ya, bos ni sebenarnya wakil kepada owner. Ya. Kalau macam di sini ni, apa dia punya pangkat yang ada? Presiden. So, tengok presiden punya apa ni. Ni memang HQ kan. So, macam mana? Kalau yang bukan HQ lah senang cerita. Yang bukan HQ. Pengarah. Dia ada pengarah. So, tak pengarah. Kalau pengarah kata, tuan-tuan, buatlah solat sunat 2 rakaat. Jangan lama-lama. Okey, buat. Sekadar saja. Jangan lama nak zikir-zikir, tak payah. Solat sunat 2 rakaat. Zikir boleh kat tempat sendiri. Ya, so, tak ada masalah. So, tapi kita kadang-kadang problem juga. Sembahyang sunat ni masa kerja je. Hujung minggu tak sempat pula. Payah. Lain macam kita punya sembahyang sunat ni. Mohon penjelasan Ustaz berkaitan qada puasa dan fidyah. Terdapat beberapa pendapat yang memuskilkan. Sudah. Ada yang mengatakan qada puasa saja bagi itu ditentu. Mohon jelaskan. Tuan-tuan, dia memang ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan kalau orang tu berpuasa, perempuan yang pregnant, katakan contoh, dia berbuka, dia puasa patutnya, tapi dia berbuka kerana dia rasa tak larat sangat. Sebagian ulama kata, okey, kau boleh berbuka dan kau tak perlu bayar fidyah.
Tapi kalau dia berbuka kerana mikirkan soal anak, dia risaukan anak dia, maka dia kena berpuasa, dia puasa. Tapi dia berbuka, dia kena qada dan fidyah. Sebagian kata tak perlu. Tak payah. Sama ada kau kerana anak ke tak kerana anak, tak perlu. Ada juga pandangan yang begitu. So sebenarnya tidaklah muskil. Pandangan tu pelbagai. Saya lihat dalam contoh tuan-tuan, sebagai contoh di Selangor. Fidyah selalu kita dalam mazhab Syafi'i, siapa yang tak berpuasa, kan, sampai puasa yang akan datang dia kena fidyah secupak, betul? Kalau sampai tahun depan dia masih lagi tak qada, dia kena gandakan 2 cupak. Tapi tuan-tuan jangan tak perasan, ya, tengok dalam fatwa Selangor, dia ambil pandangan yang lebih ringan, memadai secupak saja, tidak perlu digandakan. Boleh faham tak? Jadi memang dalam mazhab Syafi'i ganda, mazhab Hanafi kalau tak payah ganda. Tapi dalam kes ni kadang-kadang kita pilih yang ringan, tak boleh. Pada saya tak ada masalah. Pandangan tu tidak muskil pun. Kadang-kadang dia beri pandangan yang ringan. Pada saya, kalau kita lihat dalam konteks negara kita ni, macam-macam pandangan ada. Yang penting masih lagi dalam pandangan yang muktabar. Itu saja. Ya, itu je beza dia. Fidyah ke tak payah fidyah. Itu saja. Okey. Jadi tidaklah memuskilkan pandangan yang berbeza. Itu saja. Okey. Itu saja untuk pagi ini tuan-tuan. Terima kasih seluruhnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.